Hello, sorry. Agaknya Zoom ni tak suka kat teacher lah. Sebab teacher kan jarang online. Betul tak? Setuju tak Afi? Tak. Tak. Dan berarti. Okay. Sip baik. Boleh kekal tuition sampai bertahun-tahun lagi. Okay. Tadi nak suruh Fatin baca. Tak apalah teacher baca lah ya. Okay. Pengaloyan akan menyebabkan ciri-ciri seperti berikut. Menyebabkan logam pula. Logam tahan terhadap kakisan seperti pengaratan. Okay. Kalau besi atau logam biasa tu dia tak tahan, dia mudah berkarat tau. Kalau alloy ni dia tahan karat. Mengubah logam menjadi lebih kuat, lebih keras dan lebih tegar. Tegar macam nama penyanyi pula. Ada penyanyi nama Tegar? Lebih kuat, lebih keras, lebih tegar. Memperbaiki rupa bentuk logam supaya permukaan lebih berkilat dan berkilau. So bila lebih berkilat ni jadikan dia lebih cantik. Mengubah takat lebur logam. Okay. Cakap pasal takat lebur ni, dia akan meningkatkan, mengubah tu akan meningkatkan lah. Lagi lama dia lagi tinggi suhu untuk dia lebur. Dan mengubah ketumpatan logam. Logam basically memang dia lebih tumpat, dia akan tenggelam kan. Tapi mengubah ketumpatan sebab komposisi dia kan dah berubah. So ketumpatan pun akan berubah. Penggunaan alloy untuk menghasilkan pelbagai jenis objek adalah bergantung pada ciri. Jom kita tengok jadual 9.2. Okay. So dekat jadual ni ada beberapa contoh alloy, ciri-ciri dia dan kegunaan. Okay, cakap pasal kegunaan ni, untuk dia yang biasa ditanya kegunaan tau. Untuk sesengah jenis alloy ni, mari kita tengok. Okay, keluli tu nak tengok dekat kegunaan ni. Tengok dekat kegunaan sebab basically dia punya ciri khas dia lebih kurang sama je. Okay, keras, kuat kan. Sebab kita dah tengok ciri-ciri alloy. Tapi kegunaan dia berbeza ikut jenis alloy tu. Okay, yang pertama, keluli digunakan untuk bahan binaan membuat bangunan, jambatan, kenderaan dan mesin. Kan, kita cakap awal-awal tadi buat jambatan. Yang kedua, keluli nil karat membuat peralatan dapur. Pisau, sudu garpu dan mesin. Mesin ni maksud saya rasa mesin yang macam tak kisahlah mesin kat kilang ke, kat rumah ke macam tu. Peralatan dapur macam periuk, tu yang guna stainless steel. Tak adalah mudah berkarat kan. Kita guna pisau sudu kan. Okay, yang ketiga, gangsa membuat peralatan seni seperti alat muzik dan barang perhiasan seperti piala, pingat dan patung. Yang keempat, loyang. Okay, jangan salah faham. Ni bukan loyang dekat rumah korang tu. Tahu tak loyang kat rumah? Ada loyang tak kat rumah? Ada. Ini alloy loyang yang digunakan untuk membuat alatan elektrik, alat muzik dan barang perhiasan. Okay. Yang kelima, duralumin. Ni rare sikit, duralumin. Patutlah magnesium pun lebih kurang je. Dia digunakan untuk membuat badan kapal terbang, basikal lumba dan kabel elektrik yang ringan. Manakala magnesium membuat rangka kapal terbang dan rim kereta lumba. So dia kena yang ringan-ringan sih. Ringan. Macam tu. Okay, yang ketujuh, pewter membuat barang perhiasan dan cenderamata serta barangan rumah. Yang ke-8, bateri sebagai bahan memateri untuk sambungan elektrik. Dah cakap dah tadi. Sambungan elektrik dan industri kimpalan. Okay. So untuk bahagian alloy dan kegunaan ni, form 4 kimia dah buat dah itu. Bagus diorang tahu. Teacher bagi kerja, esok tu hantar. Ada yang hari ni teacher bagi kerja, malam tu dia dah hantar dah. Dia buat dalam bentuk image. Dia buat, nanti teacher share dekat group. Dia contoh jenis-jenis alloy dengan kegunaan dalam bentuk image lah. Cantik, kreatif diorang buat. Nanti teacher share. Boleh simpan. Senang nak jadikan nota. Okay, seterusnya kita dah habis bab alloy.
kita nak masuk bab superconductor. Okay. Syarul Azwan dah ada ke? Syarul Azwan. Syarul Nizam. Ada teacher. Baca nombor 1. Selain digunakan dalam kehidupan harian, alloy juga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang industri dalam teknologi hijau. Sambung nombor 2. Dalam teknologi hijau, penggunaan alloy seperti niobium timah, niobium titanium dan yttrium, barium, kuprum oksida dalam pembuatan superkonduktor adalah bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan elektrik. Okay, so ni fakta je lah kan, nak terang apa kalau soalan kebat-kebat ni kena Google lah, kan writing Google ni. Okay, poin ketiga, Irfan. Irfan, nombor 3. Ya. Superkonduktor darjah 9.7 ialah sesuatu alloy yang mengkonduksi elektrik pada rintangan sifar. Rintangan sifar. Sambung oleh itu. Oleh itu, pengaliran tenaga elektrik melalui superkonduktor tidak menghasilkan haba. Bererti kecekapan pengangkutan elektrik dapat dipertingkatkan. Bagus. Macam suara pembaca berita. Okay, kita tengok darjah 98 dengan 97 ni. 97 gambar superkonduktor. 9.8 kegunaan superkonduktor dalam kehidupan seharian. Wah, itulah kegunaan superkonduktor. Fatin, siap Fatin dari tadi suruh baca, asyik putus je. Ya, teacher. Cuba bacakan tu kegunaan superkonduktor. Mulalah dari mana-mana ikut suka. Penggunaan superkonduktor, transformer superkonduktor. Pertama? Transformer superkonduktor. Okay. Kereta api berkelajuan tinggi. Mesin pengimejan resonan magnetik. Penapis superkonduktor dalam ketuhar gelombang mikro. Magnet superkonduktor. Kabel superkonduktor. Okey. So dalam banyak-banyak 6 ni ada yang biasa dengar kan, macam MRI, dalam microwave, so dalam high speed train kan ada guna superkonduktor. Okey? Okey, pernah dengar tak MRI? Pernah. Pernah. Jap, siapa yang cakap pernah tu? Syarul Ya. Tiba-tiba muncul. Bila dengar MRI, Syarul? Waktu di klinik ada MRI. Kat mana tu? Klinik mana tu? Tercingat kat hospital je ada. Klinik kesihatan dekat Teluk Kuala Negara. Dia tulis je kan? Dia tulis bilik MRI Betul. Okay, so maksud kat situ bilik kat tempat cuci luka tu ke? Ya kot. Yang kat ujung sebelah tandas tu? Kau buat apa pergi klinik? Sakit. Memanglah, takkan pergi situ berjimba, menari-nari, disco pula. Kau sakit apa? Sakit hati. Sakit hati semua. Gila dah. Biasa tu bilik MRI tu macam ada ke bilik kat klinik tu? Kat ujung tu kot bilik MRI? Tak, kat klinik sini. Kat sini. Tak, dia pernah nampak tulisan MRI tu, tulisan je kot. Kat bilik hujung tu Okay, siapa rumah dia ada microwave, pun ada konsep penggunaan superkonduktor dekat situ. Siapa ada microwave rumah dia? Siapa rumah dia ada microwave? Ada. Ada? Buat apa Teacher microwave tu?
Faris buat apa? Microwave kat rumah? Pernah? Faris? Oh, Faris. Tak adalah. Saja dia buka tu. Faris jangan madu lain. Tak ada. Tak ada. Dia macam buka mic tapi tak. Aku nak dua. Selalu macam tu. Nanti tak kumpul lagi Tuhan. Okey, kita nak pergi bahagian yang terakhir untuk hari ini. Selepas alloy dan superkonduktor, kita nak masuk kaca dan seramik. Okey. Komponen utama kaca ialah silika atau silikon dioksida. Itu benda yang sama. Okey, silika wujud secara semula jadi di dalam pasir. Okey, kaca merupakan satu bahan molekul. Struktur ditunjukkan dalam 9.9. Ini struktur molekul silikon dioksida. Ciri umum bagi kaca. Nak minta seoranglah baca. Suara siapa tak dengar lagi Tak dengar suara siapa lagi Hafizah Kuat. Saya teacher. Imran. Baru Saya tak perasan ni, saya tak perasan ni. Dulu, sebab apa tu ada mesej baru? apa? Ada kan sebab mesej baru tu kan, yang pasal ni. Tak dengar. Notisan ni. Ambil kunci kain. Bukan, saya kan ada WhatsApp ni. Ha. Apa tu? Kehadiran online tu. Offline. Okay. Saya rasa ni. Dah ada kehadiran tu, dia dah termiss yang atas. Tapi petang ni memang ada kelas. Lupa kan sebab jadual yang jarang-jarang. Tak apa. Imran tolong baca nombor 4. Lit sinar, keras tapi rapuh, tahan manfaatan tetapi lemah terhadap perenggangan, penebat haba, konduktor elektrik yang lemah, lengah secara kimia, tidak menghakis dan tidak terlap pada air. Okey. Pada cepat. Teacher nak tanya maksud Luxina tu. Hafizah Kuai, tak ada mic ke? Mic rosak ke Hafizah Kuai? Hafizah Kuai. Dia kata mic rosak. Daniel? Oh, Daniel. Ya. Apa maksud Luxina, Daniel? Boleh tembus. Boleh tembus apa? Boleh tembus? Ayat tu tak habis. Boleh menembusi cahaya. Cahaya, keseluruhan cahaya boleh menembusinya kan? Okay, Luxina tu maksudnya kaca. Okay, teacher nak tanya pasal lengai secara kimia. Ni patut budak kimia kena tahu ni maksud lengai. Siapa nak jawab budak kimia? Kimia form 4. Apa maksud lengai? Apa maksud lengai? Siapa nak jawab? Azman dia. Ya? Apa maksud lengai? Fi Aiman, silakan. Tak ada pun. Siapa nak jawab maksud lengai? Okay, tak ada orang nak jawab maksud lengai. Lengai secara kimia tu bermaksud dia tak bertindak balas. Tidak bertindak balas dengan sebarang bahan. Okay.
kita ada belajar lebih lanjut pasal lengan itu dekat bab jadual berkala kumpulan 18. Okey, poin kelima. Penggunaan pelbagai jenis kaca untuk menghasilkan pelbagai jenis objek bergantung pada ciri. Mari kita tengok. Jenis-jenis kaca dan ciri-ciri. Okey. Okey, nanti boleh bacalah. Teacher bagi nota ni nanti. Saya bagi kan? Jenis-jenis kaca. Itu kelas kimia pun dah buat nota ni. Jenis-jenis kaca dengan ciri. Dengan kegunaan masa tu. Okey, apakah seramik? Seramik ialah bahan yang diperbuat daripada tanah liat melalui proses pemanasan dalam relau pada suhu yang tinggi. Contoh tanah liat yang digunakan untuk membuat seramik ialah kaolin dan tanah liat merah. Kaolin berwarna putih dan terdiri daripada aluminium silikat terhidrat. Manakala tanah liat merah mengandungi ferrum 3 oksida sebagai bendasing berwarna merah. Okey, teacher nak tanya Irfan. Irfan, Ya. apa formula ferrum 3 oksida? Fe 3O Fe3O. Yud. Iman, Ya, teacher. betul tak Irfan cakap? Fe3O. Tak. Jawapannya apa? Fe. Fe? Fe. Sekejap. Fe2O3. Fe2O3. Okay, untuk budak kimia, buat formula kimia, tengok dia punya cas, balikkan. So dapatlah formula Fe2O3. Ya Irfan dan budak kimia yang lain. Okay, dalam pembuatan seramik, tanah liat yang dipanaskan pada suhu yang tinggi mengalami satu siri tindak balas sebelum mengeras dan membentuk seramik. Oleh kerana siri tindak balas dalam pembuatan seramik tidak berbalik. Tak berbalik dia punya proses tu. Seramik tidak dapat dileburkan dan tidak dapat dibentuk semula. Ciri umum bagi seramik. Yusri Ehsan. Nombor 5 please. 5B. 5 please. 5B. 5 please. Semualah. Oh, semua. 5 ni lah. Ciri umum bagi seramik termasuklah A. Legap, B. Keras dan kuat tetapi rapuh, C. Takat lebur yang sangat tinggi, D. Tahan haba, E. Penebat haba, F. Konduktor elektrik yang lemah, G. Lengai secara kimia, H. Tidak mengakis, I. Berongga tetapi boleh dijadikan tidak telap kepada cecair dan dengan cara menggilapnya. Menarik ciri I ni. Okey, Daniel. Daniel Adham. Oh, Daniel. Daniel ada tak? Ya. Apa maksud legap? Cahaya tidak boleh tembus. Bagus. Penggunaan seramik, poin ke-6, untuk menghasilkan pelbagai jenis objek adalah bergantung kepada ciri. Macam jadual ni. Okay. So, contohnya, saya kata kegunaan bergantung kepada ciri. Kalau dia kuat dan keras, digunakan untuk membuat bahan binaan. Contohnya jubin. So, tile-tile kat rumah korang tu daripada seramik lah. Okay. Bata, konkrit, nanti boleh baca sendirilah. Okay, aplikasi kaca dan seramik. Penyelidikan sains dan pembangunan teknologi, terutamanya teknologi hijau, telah menghasilkan pelbagai bahan yang inovatif daripada kaca dan seramik yang berasaskan keusahawanan. So contohnya kat situ,
bahan inovatif yang direka bentuk daripada kaca. Asha Malin, Ya, tolong baca dekat kotak kaca tu. jentian optik kaca-kaca mengkonduksi kaca fotokromik, kaca pintar seperti kaca elektrokromik dan kaca persendirian. Okay. Aina Nabila. Ya, teacher. Tolong baca kotak seramik. Ya, seramik, seramik kaca, superkonduktor, seramik seperti YBCO, komposit seramik. Okey. Okey, habis. Polimer tu sambung next class. Okey, untuk untuk hari ni daripada alloy, superkonduktor, kaca seramik, ada soalan? Soalan tak? Tak ada. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Sorry sebab banyak putus-putus. Tak tahu teacher rasa sebab line dan DJ hari Tak ni. apa, tak apa. Tak apa Kau pun tadi teacher panggil pun tak menyaut. Okey, jumpa untuk kelas seterusnya. Jumpa esok. Terima kasih. Bye. Bye, Teacher. teacher.